Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok bahagian yang seterusnya, iaitu bagaimana kita nak mentafsir graf laju masa. Okey, ini adalah kita punya graf laju masa. Okey, sebelum tu standard pembelajaran hari ini adalah kita nak tengok macam mana kita nak mentafsir graf laju masa dan kita menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, ini laju. Okey, laju lawan masa. Daripada U dia pergi Q, dia ada peningkatan, iaitu P pergi Q, dia ada peningkatan laju. So dia ada perubahan laju. Jadi bila ada peningkatan laju, okey, dia sebenarnya mengalami pecutan. Okey, ada peningkatan laju, maksudnya dia ada pecutan. Dan bila dia laju dia tidak berubah, maksudnya dia maintain je. Kalau 20 km sejam, 20 km sejam je. Okey. Ini bermaksud laju seragam. Okey. Dan bila laju ni yang PQR kepada S. Okey. R kepada S ni dia ada perubahan laju juga. Tapi laju tu dia semakin perlahan. Okey. Dia panggil nyah pecutan. So dia bawa laju daripada 0 hingga 50 contohnya, itu dipanggil pecutan. Lepas tu dia maintain dia 50, dipanggil laju seragam. Dan kalau dia mau berhenti, dia akan kurangkan laju terus kepada 0. Ada perubahan laju dipanggil sebagainya pecutan. So kalau kita tengok yang ini, PQ, kelajuan objek bertambah. Okey, kecerunan dia positif. Jadi pecutan dia adalah perubahan laju. Macam kita kira laju hari itu perubahan jarak. Jadi pecutan dia adalah perubahan laju terhadap perubahan masa. So kalau kamu tengok ada perubahan laju, bermaksud dia ada pecutan. Okey, dan masih yang sama, iaitu yang seperti kita tengok sebelum ni, luas di bawah graf mewakili jarak. So Q kepada R dia tiada perubahan laju, masa jadi dia maintain sahaja. Dan luas di bawah dia pun mewakili dia punya jarak. Dan yang ketiga, yang bahagian C, iaitu R kepada S, ada perubahan laju, dipanggil sebagai nyah pecutan. Dan ada luas di bawah graf yang kita akan kira nanti sebagai dia punya jarak. Okey, so ini dia punya rumus zon informasi. Jadi laju kadar perubahan jarak terhadap masa. Jadi jarak bahagi masa. Okey, yang ini H laju kadar perubahan sesaran. Okey, siapa yang belajar fizik nanti kamu akan faham apa maksud sesaran. Okey, jadi H laju adalah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Jadi dalam kes ini kita akan guna laju. Okey, bukan H laju. Okey, dan bila perubahan jarak kita panggil laju, dan bila perubahan laju kita panggil dia sebagai pecutan. Jadi bila laju berubah, maksud dia ada pecutan ataupun nyah pecutan. Bila ada perubahan jarak, maksudnya dia bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat, ada laju. Okey. Seterusnya kita akan tengok contoh yang Okey. Okey, kita tengok contoh yang 13. Okey. Graf, Okey, sekarang kita tengok contoh 14. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okey. Laju dia adalah meter per saat dan masa dia pun adalah dalam unit saat. Jadi yang kat bawah ni kita tak perlu tukar sebab atas ni dah saat. Okey, kita boleh terus kira. Soalan A, hitung kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju ni ingat sama ada pecutan ataupun nyah pecutan. Ada berubah laju terhadap masa dalam ms negatif 2 bagi 5 saat pertama. So ini adalah 5 saat yang pertama. Okey, this is our 5 saat yang pertama. So dalam 5 saat pertama dia bergerak daripada 20 hingga 40. Dua cara kita nak kira. Sama ada kamu nak kira dari secara rumus kecerunan ataupun kamu boleh guna kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1
berdasarkan dua koordinat, iaitu di sini 0,20 dan di sini 5,40, ataupun kamu boleh kira dia punya laju perubahan masa. So, mana-mana yang kamu selesa. Okey, kita tengok yang ini. 5 saat yang pertama, dia ada perubahan laju. Kadar perubahan laju, kita tengok berapa laju berubah. Dia berubah daripada 20 kepada 40. Jadi, perubahan dia adalah 20. Okey, per dengan masa iaitu 5. Jadi, 20 per 5. Jadi, jawapannya adalah 4 ms-2. Okey, itu bahagian yang pertama. Okey. Ataupun kalau kamu nak guna rumus, tak boleh guna rumus kecurunan. Okey. Dua koordinat itu 40 tolak 20 bahagi dengan 5 tolak 0. Jadi perubahan dia, okey, 20 per 5. Masih lagi sama jawapan dia. Okey. Yang kedua, B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Okey. 5 saat yang kedua adalah daripada 5 hingga 10. 5 saat. Kamu tengok tiada perubahan laju. Jadi pergerakan 5 saat kedua, okey, dia adalah laju seragam. Seragam maksudnya tiada perubahan laju. Tiada perubahan laju. Okey. Yang ketiga, hitungkan jumlah jarak yang dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, so jumlah jarak. Jadi bila dia graf laju masa, kita kena tengok dia punya luas. Okey, sekarang ni kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Maksudnya kita kena cari luas ketiga-tiga bahagian untuk cari dia punya jarak. Bahagian A, ini bentuk dia trapezium. Okey. Ini 5, dia punya tinggi 5. 40 dia punya tinggi selari 20 dengan 40. Okey. Bahagian yang kedua adalah segi 4. Segi 4 tepat. Di sini juga 5. Tinggi dia 40. Dan bahagian C. Okey. Dia adalah trapezium juga. Dengan di sini 5. Okey. 10 hingga 15. 5. Tinggi di sini 60. Dan tinggi sebelah lagi adalah 40. So, ingat balik rumus kita. Okey. Yang ini 1 per 2. Darab 20 tambah 40 darab 5 tambah ini panjang darab lebar 40 darab dengan 5 tambah yang ini C iaitu 1 per 2 60 tambah 40 darab dengan 5. Seterusnya kalkulator. Tekan saja kalkulator anda untuk mengira dia punya jarak 1. Okey, boleh buat kurungan ya. Yang ni kalau mau nak buat kurungan, senang. Okey, supaya kita boleh kira semua sekaligus sampai kira satu-satu. Okey, kurungan 1 per 2. Okey, kurungan lagi darab kurungan 20 tambah 40 tutup kurungan darab 15. 5 bukan 15 darab 5 tutup kurungan tambah 40 darab 5 tutup kurungan tambah kurungan 1 per 2 darab kurungan lagi 60 tambah 40 tutup kurungan darab dengan 5. Okey, tutup kurungan. Tadi kita buka kurungan itu kurungan. Jawapan dia adalah 6,350. 6,350
meter. Kenapa meter? Sebab ini meter per saat, ini saat. Jadi jawapannya kita akan dapat meter. Okey, settle bahagian soal contoh 14. Okey, contoh yang ke-15. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai sebeneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan raya sebelum sampai ke kedai sebeneka tersebut. Uraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, 10 saat yang pertama daripada 0 hingga 25. Ada perubahan laju. Maksudnya semakin meningkat laju dia. Jadi ada pecutan. Okey, Encik Daniel Wong ada pecutan. Dia memecut. Jadi kita boleh kira dia punya pecutan dengan mengira kecerunan dia. Iaitu dengan kita nak kira kadar perubahan laju dia. Jadi gerakan dia punya pecutan adalah perubahan laju bahagi masa. Laju dia 25, masa dia adalah 10. Bila kita tekan kalkulator, jawapan dia 2.5 meter per saat. ms negatif 2 bermaksud Encik Wong memecut 2.5 meter per second. Okey. Soalan B. Okey, apakah yang berlaku terhadap gerakan Encik Wong, Daniel Wong dari 10 hingga 20 saat? Okey, 10 per 20 saat. Tiada perubahan laju. Encik Wong bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam 25 meter per second, per saat. Okey, itu saja. Okey, C. Hitungkan kadar perubahan laju terhadap masa ms negatif 2 5 saat yang terakhir. 5 saat terakhir yang ini iaitu antara 20 hingga 35 ini adalah nyah pecutan. Bila nyah pecutan, kalau kamu kira guna kecerunan, kamu akan dapat nilai negatif. Tak apa dapat nilai negatif. Tapi kalau kamu kira dengan menggunakan perubahan jarak bagi dengan masa, kamu akan dapat macam positif lah. Okey, kalau kamu guna kecerunan, kamu akan dapat kira kecerunan secara negatif. So, perubahan jarak. Berapa jarak dia? Jarak dia masih lagi 25. Berapa perubahan masa dia? Perubahan masa dia pun ada 5. So, 5 meter per second. 5 meter per second, iaitu 5 ms negatif 2. Jadi, dia nyah pecutan. Maksudnya, laju dia semakin berkurang. Okey, untuk D, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. So, nyah pecutan di sini, okey. Bila jarak, kita tahu jarak kita kena cari luas. Bentuk dia adalah bentuk segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapak dia, okey, kalau kita lukis kat sini, tapak dia adalah antara 20 hingga 35. Jadi sini 5. Dan tinggi dia adalah 25. So, 25 darab 5. Darab 1/2 darab tapak darab tinggi. Kita ambil kalkulator. 1/2 darab 25 darab 5. Kamu akan dapat 61/2 ataupun 62.5 meter. So, sebab per meter per saat, ini saat. Jadi, kita akan dapat unit jarak dalam meter. Jadi, 62 meter. So, jarak di antara ni, semasa tempohnya pecutan ni, yang dilalui adalah 62 meter. Dan dia punya nyah pecutan adalah 5 pada kadar 5 meter per second. Itu je lah. Jadi, huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Jadi dia sepanjang tempohnya pecutan ni dia bergerak sejauh 62.5 meter pada kadar 5 meter per second. Itu saja. Okey, saya harap setelah bahagian ni untuk laju masa, graf laju masa. Ingat kena cari dia punya luas dan jangan abaikan. Okey, jangan abaikan yang ni purata laju. Purata laju jangan lupa jumlah jarak bahagi dengan jumlah
masa. Okey, ini ingat jumlah jarak bagi jumlah masa. Kita cantik sikitlah. Okey. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa untuk purata laju. Purata laju. Biasa kena tanya ni dalam soalan ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum.